Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini cikgu akan sambung lagi tajuk kertas penerangan ikatan kimia, iaitu subtopik yang kedua, iaitu di bawah tajuk daya tarikan antara molekul. Okey, kalau sebelum ni awak dah belajar tentang ikatan yang terbentuk antara atom, makanya hari ini kita lihat pula apakah daya tarikan yang wujud di antara molekul. Okey, daya tarikan antara molekul terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil daya van der Waals dan yang kedua dipanggil sebagai ikatan hidrogen. Okey, kita pergi dahulu kepada yang pertama, iaitu daya van der Waals. Okey, daya van der Waals dia wujud di dalam sebatian kovalen. Dia wujud dalam sebatian kovalen, di mana dalam sebatian kovalen, atom bukan logam akan diikat bersama oleh ikatan kovalen yang kuat. Ini yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu atom bukan logam dengan atom bukan logam akan berikat antara satu sama lain oleh ikatan kovalen yang kuat. Walau bagaimanapun, di antara molekul dengan molekul akan wujud satu daya yang dipanggil sebagai daya van der Waals, dan daya van der Waals ini adalah daya yang lemah. Jadi maksud daya van der Waals di sini adalah bermaksud daya tarikan yang wujud antara molekul kovalen. Okey, di sini cikgu tunjukkan contoh bagaimana bezanya di antara ikatan kovalen dengan daya van der Waals, dengan daya van der Waals. Okey, kalau kita lihat pada gambar rajah yang di sebelah kiri ni, ada dua atom yang wujud. Ada atom sebelah kiri dan atom sebelah kanan. Dan antara atom dengan atom ini tadi wujudnya ikatan kovalen. Wujudnya ikatan kovalen di antara dua atom. Ini yang kita panggil ikatan kovalen antara dua atom. Manakala yang dipanggil sebagai daya van der Waals pula adalah, kalau kita lihat pada gambar rajah di sebelah ni, ada lagi satu sepasang atom, atom A dengan atom B. Di mana atom A dengan B ni tadi membentuk satu molekul. Begitu juga dengan atom di sebelah kiri ni tadi, atom A dengan atom B membentuk satu molekul. Jadi antara satu molekul dengan satu molekul yang lain, wujudnya daya tarikan yang dipanggil sebagai daya van der Waals antara dua molekul. Jadi garis putus-putus ini menunjukkan adanya wujud daya van der Waals antara molekul yang pertama dengan molekul yang kedua. Maka inilah yang kita panggil daya van der Waals. Dan daya van der Waals ini adalah daya yang lemah. Daya yang lemah berbanding dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen dia adalah ikatan kovalen yang kuat di antara dua atom. Okey, contoh-contoh lain molekul yang mempunyai daya van der Waals adalah contohnya seperti air. Air ni adalah sebatian kovalen. Jadi daya van der Waals ni wujud dalam sebatian kovalen. Air, contoh lain klorin dan juga metana. Dan banyak lagi sebenarnya contoh-contoh sebatian kovalen yang mengandungi daya van der Waals yang lemah ini. Okey, ini gambar rajah yang ditunjukkan di sini adalah gambar rajah molekul metana. Metana juga adalah sebatian kovalen, di mana kalau kita lihat kat sini kita ada 3 molekul metana, yang pertama ni, yang kedua dan yang ketiga. Okey, dalam molekul metana antara atom dengan atom, contoh gambar rajah kat sini, karbon dengan hidrogen, dia ada ikatan kovalen yang sangat kuat. Ini antara atom dengan atom, dia ada ikatan kovalen yang kuat. Tetapi yang kita nak cerita sekarang ni adalah daya van der Waals antara satu molekul metana dengan satu lagi molekul metana dengan satu lagi molekul metana, wujudnya daya tarikan yang dipanggil sebagai daya van der Waals yang lemah. Jadi garis putus-putus ni menunjukkan daya van der Waals yang wujud antara molekul dengan molekul yang lain. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Yang kedua ni, ini adalah gambar rajah molekul hidrogen klorida. Hidrogen klorida adalah sebatian kovalen juga. Okey, kalau kita lihat dekat sini dalam gambar rajah ni, dalam sebatian kovalen ni ada atom hidrogen dengan atom klorin. Antara atom hidrogen dengan atom klorin wujudnya ikatan kovalen yang kuat.
Tetapi antara molekul hidrogen klorida yang pertama dengan molekul hidrogen klorida yang kedua, wujudnya daya tarikan yang lemah yang kita panggil daya van der Waals antara molekul dengan molekul. Yang garis putih-putih ni daya van der Waals antara molekul hidrogen klorida yang pertama dengan molekul yang kedua. Okey, seterusnya kita lihat kemudiannya ikatan hidrogen. Jadi ikatan yang kedua yang wujud di dalam sebatian kovalen adalah ikatan hidrogen. Okey, seperti juga dengan daya van der Waals, ikatan hidrogen juga adalah ikatan yang wujud di antara molekul dengan molekul. Okey, pertama kita tengok maksud dulu. Apakah maksud ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terbentuk sekiranya atom hidrogen diikat kepada atom yang lain iaitu nitrogen, oksigen dan juga fluorin. Jadi ada 3 atom sahaja atom nitrogen, oksigen, fluorin dalam pembentukan sebatian kovalen. Okey, gambar rajah ni menunjukkan bagaimana wujudnya ikatan hidrogen jika ada ikatan hidrogen yang terbentuk antara unsur nitrogen, oksigen dengan fluorin sahaja. Jadi kalau ada 3 unsur ni yang terbentuk ikatan dengan hidrogen, ini yang kita panggil ikatan hidrogen. Selain daripada unsur nitrogen, oksigen dengan fluorin, itu tidak dipanggil sebagai ikatan hidrogen. Okay, kalau kita tengok gambar rajah ni, ini adalah gambar rajah molekul air. Okay, ini molekul air pertama, molekul air yang kedua, molekul ion air yang ketiga. Jadi kalau kita lihat antara molekul dengan molekul ni, dia terikat oleh satu ikatan yang dipanggil sebagai ikatan hidrogen. Kenapa kita panggil ikatan hidrogen? Kerana wujudnya ikatan antara atom hidrogen pada molekul yang pertama ni dengan atom oksigen pada molekul hidrogen yang kedua. Tadi kita dah kata ikatan hidrogen ni mestilah antara unsur yang 3 tadi, oksigen, nitrogen ataupun fluorin. Jadi kalau kat sini ada atom oksigen, maka wujudnya ikatan hidrogen antara molekul air yang pertama dengan molekul air yang kedua sebab hidrogen dengan oksigen. Yang ini pun sama, oksigen dengan hidrogen. Yang ini pun sama, hidrogen dengan oksigen. Jadi wujudnya 3 ikatan hidrogen dekat sini pada molekul air. Okey, contoh lain kalau kita tengok dekat sini. Okey, ini adalah contoh hidrogen fluorida ataupun hidrogen fluoride. Okey, kalau kita tengok ini adalah satu molekul hidrogen fluoride. Okey, yang ini satu molekul hidrogen fluoride dan ini satu lagi molekul hidrogen fluoride. Okey, kenapa kita kata ada ikatan hidrogen yang wujud pada molekul hidrogen fluoride? Kerana adanya unsur fluorin dekat sini. Maka dekat sini antara atom hidrogen, antara molekul hidrogen fluorida yang pertama dengan molekul hidrogen fluorida yang kedua wujudnya ikatan hidrogen. Kerana apa? Kerana adanya atom hidrogen yang terikat dengan atom fluorin. Fluorin termasuk dalam 3 unsur yang kita sebut tadi. Okey, itu hidrogen fluorida. Okey, yang kedua juga, yang ni contoh yang tadilah air lah tadi. Antara satu molekul air dengan satu molekul air wujud ikatan hidrogen. Kerana apa? Kerana adanya ikatan hidrogen antara atom hidrogen dengan oksigen. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga iaitu amonia. Okey, ni molekul amonia NH3. Amonia ni NH3. Okey, ini molekul amonia yang pertama. Yang ini molekul amonia yang kedua. Okey, ada wujud tak ikatan hidrogen? Ada. Kerana apa? Kerana adanya unsur nitrogen dekat sini. Jadi ikatan hidrogen wujud antara atom hidrogen dengan atom nitrogen. Maka amonia juga dikenali juga, dikatakan juga mempunyai ikatan hidrogen. Okey, apa kesannya ikatan hidrogen kepada 3 aspek berikut iaitu kepada takat didih, keterlarutan dan juga ketumpatan. Okey, yang pertama kita pergi apa kesannya ikatan hidrogen kepada takat didih. Okey, air adalah sebatian kovalen yang mempunyai ikatan hidrogen antara molekul. Tadi kita dah tengok antara molekul air dengan molekul air wujudnya ikatan hidrogen. Okey, ikatan hidrogen antara molekul air telah menyebabkan air mempunyai takat didih yang lebih tinggi berbanding dengan sebatian yang lain. Contohnya sebatian hidrogen fluorida dan sebatian-sebatian lain yang wujud dalam kumpulan 16. Okey, kita tengok gambar dekat
sini. Okey, kalau kita lihat dalam gambar rajah garis dekat sini, kita lihat perbandingan takat didih air berbanding dengan sebatian lain daripada kumpulan 16. Okey, kita tengok garisan yang warna merah. Ini adalah takat didih air. Takat didih air adalah 100 darjah Celsius. Kalau kita bandingkan dengan sebatian yang wujud dalam kumpulan 16, contohnya hidrogen sulfida, hidrogen selenium, hidrogen tellurium, ni ada Te ni kat sini. Okey, didapati ikatan takat didih ikatan hidrogen bagi air adalah lebih tinggi. Kerana apa? Kerana dia mengandungi ikatan hidrogen. Berbanding dengan H2S, H2Se dengan H2Te ni, dia dalam sebatian ini dia tak ada ikatan hidrogen sebab tak ada wujudnya unsur nitrogen, unsur oksigen dan juga unsur fluorin. Yang ni ada S, tak ada unsur nitrogen, oksigen, fluorin pun tak ada. Yang ini pun sama, tak ada unsur nitrogen, oksigen, fluorin. Yang ini pun sama, tak ada unsur nitrogen, oksigen dengan fluorin. Maka tiga unsur batian ni, H2S, H2Se dengan H2Te ini tak ada ikatan hidrogen. Maka takat didih dia rendah. Berbanding dengan air, air ni antara molekulnya wujud ikatan hidrogen, maka takat didih dia akan lebih tinggi. Okey, kalau awak tengok gambar rajah yang kedua ni, garis yang kedua warna biru ni juga, kalau kita lihat hidrogen fluorida, kenapa takat didihnya lebih tinggi berbanding dengan hidrogen klorida, hidrogen bromida dan hidrogen air hydrida? Jawapannya kerana hidrogen fluorida mempunyai ikatan hidrogen antara molekulnya sebab dia ada atom fluorin dekat sini, F. Kalau yang ini hidrogen klorida dia tak ada. Dia ada unsur klorin. Klorin tak termasuk dalam NOF tadi. Yang ni pun sama, bromin pun tak termasuk dalam senarai unsur yang terikat dengan hidrogen, ikatan hidrogen. Bromin Br tak ada. Dan iodin pun sama. Jadi hidrogen iodida, hidrogen bromida, hidrogen klorida, takat didih dia rendah. Tapi hidrogen fluorida tinggi sebab dia ada ikatan hidrogen antara molekul hidrogen fluorida. Okey, yang kedua, apakah kesan ikatan hidrogen kepada ketelarutan? Okey, sebatian kovalen seperti metana, dia tidak dapat larut dalam air kerana molekul metana tidak membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air apabila metana ditambah dalam air. So, kalau kita ada molekul metana, kita tambah dengan air, metana dia takkan larut dalam air kerana dia tak membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Tetapi kalau kita ada etanol, etanol ni sejenis alkohol. Kalau kita ada etanol, kita tambahkan dia dengan air. Maksudnya kita larutkan di dalam air. Etanol akan larut dalam air. Kenapa etanol boleh larut dalam air? Kerana molekul etanol dan molekul air dia boleh membentuk ikatan hidrogen. Kenapa? Sebab kalau kita tengok dekat gambar rajah, ini adalah molekul air. Ini adalah molekul etanol. Etanol ni C2H5 H ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ni molekul etanol. Ini molekul air. Okey, kenapa dia boleh membentuk ikatan hidrogen? Sebab dalam etanol dia ada atom oksigen. Ni atom oksigen. Ni molekul etanol ni. Okey, jadi dia boleh membentuk ikatan hidrogen dengan atom hidrogen daripada molekul air. Jadi bila wujudnya ikatan hidrogen yang warna merah dekat sini, maka kita kata etanol boleh larut dalam air sebab dia membentuk ikatan hidrogen antara molekul. Okey, dan kesan yang ketiga ikatan hidrogen adalah dari segi ketumpatan. Okey, yang pertama kita kena ingat, sebelum ni kita dah belajar, biasanya pepejal ketumpatan dia lebih tinggi berbanding dengan cecair dan juga gas untuk jirim yang sama. Okey, dan kita perlu ingat formula ketumpatan adalah jisim bahagi dengan isi padu. Okey, jadi didapati pepejal akan lebih tumpat berbanding dengan cecair dan juga gas bagi seunit isi padu yang sama. Okey, jadi kalau kita lihat gambar rajah dekat sini, ini adalah gas, ini cecair, ini adalah pepejal. Jadi kalau kita lihat pada gambar rajah ni, pepejal mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi kerana lebih banyak zarah yang ditempatkan dalam seunit isi padu. Liquid ni sikit, cecair sikit, zarah dia sikit, gas dia sikit. Jadi pepejal mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi. Ini keadaan yang biasa. Okey, walau bagaimanapun ais, ais ni kita tahu adalah cecair yang bila kita sejukkan dia jadi pepejal. Jadi ais ni bila di dalam keadaan pepejal, dia mempunyai ketumpatan yang lebih rendah berbanding dengan air. Itu sebabnya kalau kita tengok ais kita letak dekat air, dia akan terapung.
kerana mempunyai ketepatan yang lebih rendah berbanding dengan air, iaitu cecair pada suhu 4 darjah Celsius. Okey, kerana apa? Kerana ikatan hidrogen antara molekul air mempengaruhi ketumpatan ais. Penerangannya, okey, kalau kita tengok dekat gambar rajah dekat sini, okey, ini adalah gambar rajah zarah-zarah di dalam keadaan cecair dan yang dalam keadaan pepejal, iaitu dalam keadaan ais. Dan yang sebelah kanan ni adalah gambar rajah zarah yang wujud dalam keadaan air dalam keadaan cecair. Okey, dalam ais, susunan molekul air iaitu ais adalah lebih terbuka. Ini gambar rajah susunan molekul dalam ais. Okey, didapati susunan molekulnya lebih terbuka. Kerana apa? Kerana setiap molekul air dikelilingi oleh 4 molekul air yang lain melalui ikatan hidrogen. Tadi kita dah tahu dalam air dia ada ikatan hidrogen. Jadi ada 4 molekul air yang berikat pada satu molekul air. Okey, jadi struktur ais yang lebih terbuka ini yang menyebabkan ais kurang tumpat berbanding air pada 0 darjah Celsius. Okey, tetapi apa yang berlaku apabila ais melebur? Bila ais melebur, dia bertukar menjadi cecair. Okey, jadi apa yang berlaku? Setengah ikatan hidrogen yang wujud dalam molekul air tadi akan terputus dan menyebabkan molekul air yang lebih rapat antara satu sama lain. Jadi dalam cecair ni, dalam keadaan air yang dah tukar jadi cair ni, molekul dia dah jadi semakin rapat. Bila dia semakin rapat, ketupatan dia akan bertambah. Maka dekat sini kita boleh katakan ais kurang tumpat daripada air. Jadi bila kita letakkan ais pada air, air yang akan kurang tumpat. Jadi dia akan terapung berbanding dengan air dalam keadaan cecair tadi. Okey, jadi itulah sahaja penerangan cikgu pada hari ini. Jadi cikgu harap semua yang cikgu terangkan tadi awak dapat fahami. Okey, terima kasih.